Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala bertemu lagi malam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sebagaimana ayat yang selalu kita dengar dan apa yang dibacakan oleh Imam Bidadari, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang telah diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan al-huda, petunjuk, wal furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk panduan kepada kita untuk hidup di muka bumi ini, dan juga panduan untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita tadabbur. Allah menyuruh kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Yang disebut Ahlul Quran bukan hanya semata-mata hafizul Quran, bukan semata-mata orang yang menghafaz Al-Quran. Ahlul Quran adalah orang yang memahami Al-Quran. Ahlul Quran adalah orang yang melaksanakan tuntutan daripada Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Ta'ala juga menyebutkan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang atainahum, yang telah diberikan atau kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan tilawah yang benar, membaca dengan haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya, yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca. Dan itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman dengannya. Dan sesiapa yang mengkufurinya atau berkufur kepada Al-Quran, ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka para ulama tafsir menyebutkan apa maksud haqqa tilawatihi, apa maksud membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, ialah orang yang mengikuti Al-Quran, orang yang memahami isi kandungan Al-Quran, orang yang melaksanakan tuntutan Al-Quran. Bagi itulah dia Ahlul Quran, dan itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, itu kepada orang-orang yang beriman terutamanya, untuk kejayaan di dunia dan di hari akhirat. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi hati-hati orang yang beriman nakkan khusyuk kepada zikir Allah. Zikir Allah ni Al-Quran. Dan jangan jadi, Allah ingatkan kepada kita, jangan jadi sebagaimana orang-orang yang utul kitab min qabl, orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita ni, iaitu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, iaitu berlalu masa yang panjang mereka dengan kitab Allah, tapi tidak melembutkan hati mereka, tetapi mengeraskan hati. Fatala alaihimul amad, Allah turunkan kepada mereka kitab, tapi
kitab yang ada pada tangan mereka tala alaihimul amad. Lama kitab tu ada kat tangan mereka, tapi lama saja. Berimannya tidak, memahaminya tidak. Maka faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka itu. Allah ingatkan kita jangan jadi macam mereka. Siapa dia? Yahudi dan Kristian. Maka orang-orang ini mereka diberikan kitab, dan kita diberikan Al-Quran. Itu umat akhir, umat Nabi SAW diberikan Al-Quran. Maka kita jangan jadi sebagaimana umat Yahudi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kitab juga, tetapi kitab mereka itu mereka tak beriman dengannya. Bahkan dengan adanya kitab di tangan mereka tidak melembutkan hati mereka, tetapi mengeraskan lagi hati mereka. Maka banyak di kalangan mereka fasiqun. Banyak di kalangan mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah kata kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang telah kami turunkan ilaika, kepada engkau, mubarakun, penuh barakah, penuh kebaikan, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabbur ayat-ayatnya, untuk difahami ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk memperingatlah kepada ulul albab, orang-orang yang cerdik. Maka itu Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai hanya semata-mata kita hafal, tapi kita tidak memahami Al-Quran dan kita tidak melaksanakan Al-Quran. Kemudian waqala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, qurra'ul Quran salasatu asnaf. Pembaca Al-Quran ini, qurra'ul Quran, 3 jenis. Qurra' Al-Quran ada tiga golongan. Sinfun ittakhadhuhu bida'atan ya'kuluna bih. Yang pertama, sinfun, satu jenis orang yang mengambil Al-Quran, ittakhadhuhu bida'atan, menjadikan Al-Quran itu ya'kuluna bihi, menjadikan Al-Quran itu bida'ah, barang untuk cari makan. Bida'ah ya'kuluna bihi. So mereka ini menjadikan Al-Quran untuk cari makan, jadikan Al-Quran untuk semata-mata makan, ataupun semata-mata nakkan dunia lah. Semata-mata nakkan urusan dunia ataupun rezeki dunia, maka digunakan Al-Quran. So Al-Quran, orang yang jenis pertama ni, maka mereka menggunakannya itu untuk tujuan kepentingan hidup, untuk dunia lah, bukan untuk dia memahaminya, bukan untuk dia nak mentadabbur, tetapi dia gunakan Al-Quran itu nak cari makan dengan Al-Quran. Sebab itu ulama bincang, adakah boleh kita mengambil upah daripada mengajar Al-Quran dan sebagainya. Maka para ulama menyebutkan bahawasanya hak kalau boleh sekalipun itu hanyalah atas masa yang kita gunakan untuk mengajar orang Al-Quran, tapi bukan kerana menjual Al-Quran, bukan kerana menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, wasinfun aqamu hurufahu wa dhayya'u hududahu. Yang kedua pula adalah golongan aqama hurufahu, yang mendirikan huruf-hurufnya atau memelihara kepada huruf-huruf Al-Quran, wa dhayya'u hududahu, tapi tak ambil kisah tentang had hududnya. Maksudnya mereka menjadikan Al-Quran tentang huruf-hurufnya saja, mementingkan huruf-hurufnya saja, mementingkan bacaannya saja, dan dhayya'u hududahu, tapi tak faham, atau dhayya'u hududahu itu tak penting. Hudud, apa maksud hudud? Maksud apa yang Quran tetapkan lah. So apa yang Quran tetapkan dia tak ambil penting pun. Yang penting aku baca terah, taranum hebat, bacaan berlagu dan sebagainya. Wastatalu bihi ala ahli biladihim, kemudian duk jajalah kepada ahli biladnya, kepada rakyat jelata. Wastadaru bihi lulat, dan menggunakannya untuk berlega-lega di sekeliling pemimpin. Baca Al-Quran untuk tujuan mendekati pemerintah, ataupun mereka-mereka ni tadi aqamu hurufahu, maka mementingkan bacaannya, mementingkan lagunya, mementingkan hanya sekadar bacaan itulah. Maka suaranya sedap, maka dipanggil oleh orang
masuk pertandingan Taranum. Bukanlah tak boleh mengaji Taranum, belajar Taranum, tapi itu bukan yang utamanya. Tak semua orang suara sedap pun. Tak semua orang reti nak Taranum tak. Tapi itu tak penting. Yang pentingnya boleh baca. Memanglah disuruh membaca Al-Quran dengan berlagu. Wa man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak melagu-lagukan Al-Quran bukan di kalangan kami. So kita baca dengan berlagu. Tapi terlampau mementingkan Taranum, terlampau sangat dengan Taranum itu, sehingga itulah yang paling utama daripada Al-Quran. Fahamnya tak? Tapi Taranumnya boleh jadi juga seperti golongan yang pertama tadi lah. Maka oleh kerana dah pandai Taranum dan sebagainya, maka kadang-kadang dia menjadi bid'atan ya'kuluna bihi. Maka dia pun menjadikan Al-Quran untuk dicari makan dengan Al-Quran. Maka ini golongan yang kedua. Kafara hadha ad-darb min hamlatil Quran. Banyaklah jenis ayat ininya. La katharahumullah. Mudah-mudahan Allah tak banyakkan mereka. Mudah-mudahan Allah tak banyakkan mereka. Wasinfun yang ketiga, amadu ila dawa'il Quran fawada'uhu ala da'i qulubihim. Golongan yang ketiga, menjadikan Al-Quran itu sebagai penawar. Dawa'ul Quran, iaitu menjadikan Quran itu sebagai penawar. Fawada'uhu ala da'i qulubihim. Maka mereka menjadikan sebagai penawar kepada penyakit hati. Penawar kepada penyakit-penyakit hati. Farakadu bihi fi maharibihim wa hannu bihi fi baraisihim واستشعروا الخوف فارتدوا الحزن فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء. Dan orang-orang yang seumpama ini, golongan yang ketiga inilah golongan yang sepatutnya kita jadi. Itu golongan yang menjadikan Quran sebagai penawar kepada hati mereka. Apa maksud penawar kepada hati mereka? Sudah tentulah untuk menjadikan Quran sebagai penawar, mesti memahami Al-Quran. Dan bukan yang dimaksudkan penawar kat sini hanya semata-mata menggunakannya sebagai ruqyah. Itu pun satu jenis orang juga. Ruqyah itu yang dipentingnya. Maka dia pun menjadikan ruqyah itulah tujuan utama Al-Quran. Bukalah klinik jambi dan sebagainya. Hanya semata-mata itu sajalah. Yang itu pun hanya terhad kepada penyakit-penyakit yang kena mengena dengan jin lah. Yang tak ada kena-mengena dengan jin ada. Dia tak faham gitu. Al-Quran yang dia faham adalah ruqyah kepada orang histeria. Al-Quran yang dia faham adalah ruqyah kepada orang yang kerasukan jin. Sedangkan pada zaman salaf, pada zaman para sahabat, tak ada orang yang diruqyah kerana masuk jin. Tak ada orang yang diruqyah masuk jin. Yang diruqyah kerana sengat kala jengking ada. Kan? Maka dia gunakan ruqyah Al-Quran untuk penyakit fizikal, bukan penyakit kena rasuk jin. Tapi zaman sekarang hanya semata-mata rasuk jin saja. Maka sehingga kan maka penyakit-penyakit fizikalnya tak retilah untuk menjadikan Quran itu sebagai penawar. Sedangkan dia penawar. Sakit jantung boleh? Boleh. Sakit batuk dan sebagainya boleh. Kerana syifa'un kan. Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tapi syifa' yang paling utama adalah syifa' kepada hati itulah. Penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Dan ini tak ada cara. Mereka mesti memahami Al-Quran, mesti mempelajari Al-Quran. Pelajari maksudnya pelajari boleh baca, kemudian memahami Al-Quran. Dan itu adalah yang lebih utama. Itulah adalah yang lebih utama. Dan itulah dia Ahlul Quran. Itulah dia yang dipanggil Ahlul Quran. Orang-orang yang dipanggil Ahli Al-Quran. Iaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai penawar kepada hati mereka. Dan menjadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Maka para salaf, mereka membaca Al-Quran atau mereka membaca Al-Quran 5 ayat demi 5 ayat. Dan mereka tidak beralih kepada ayat yang berikutnya, melainkan setelah mereka faham. Bila mereka faham 5 ayat ini, maka mereka buat amalkan. Dan berikutnya baru beralih kepada ayat yang berikutnya.
Dan begitulah seterusnya, 5 ayat faham, 5 ayat faham, 5 ayat faham. Maka ini pada zaman sekarang yang kita perlu tekankan, bukan hanya semata-mata hafal Al-Quran, tetapi mesti tadabbur, mesti memahami Al-Quran. Dan daripada memahami Al-Quran, maka kita akan mendapat panduan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Tidak jadi seperti ahlul bid'ah yang mereka itu nampaknya macam baca Al-Quran, tetapi la yujawizu taraqiyahum, tak lepas pun dekat sini pun. Hanya semata-mata di lisan, tapi tak masuk ke dalam hati jantung mereka, sebagaimana yang disifatkan kepada pokok al-khawarij dan juga ahli bid'ah yang lainnya, yang hanya membaca Al-Quran tapi tidak tadabbur, ataupun orang yang langsung meletakkan Al-Quran di belakangnya, langsung tak jadi Al-Quran dekat depan dia. Hak ni lagi lah orang-orang yang seumpama zaman sekarang yang kita berhadapan dengannya, itu ahli bid'ah dan sebagainya. Mereka ini menjadikan Quran di belakang, bukan menjadikan Al-Quran di depan mereka. Dan mereka tak menjadikan Al-Quran sebagai panduan mereka. Dan kalau sekiranya menggunakan Al-Quran pun tak sebagaimana yang difahami oleh para salaf, dan tak sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka ketaklah Al-Quran itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Maka balik kepada ayat yang kita bacakan tadi, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi hati orang beriman ini nak tunduk kepada zikir Allah itu Al-Quran dan juga kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadikan kita ini sebagaimana yang berlaku kepada puak-puak yang terdahulu, apabila diberikan kepada mereka kitab, ada saja pada tangan mereka, tetapi sedikit pun tidak memberikan manfaat dan sedikit pun tidak memberikan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi sebagai hidayah kepada kita dan menjadi sebagai apa orang kata, sebagaimana air hujan menghidupkan bumi yang dah kering kontam. Ayat yang tadi itu antakhsha'a qulubuhum, bermaksud bahwasanya Al-Quran itu adalah menghidupkan hati, sebagaimana air hujan menghidupkan bumi yang telah tandus gersang. Bagaimana bumi yang tandus bila diturunkan, ditimpakan air hujan hidup, maka begitulah hati kita mesti apabila ditimpakan Al-Quran kepadanya mesti hidup dan mesti membawa kita ke jalan yang sepatutnya dan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti kita akan baca lagi beberapa perkara dalam kita memahami ataupun kunci kepada tadabbur Al-Quran sebagaimana para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.